Aku dengar ada seorang nenek kebayan. Tiga. Hebat katamu. Kalau mengenai apa-apa, Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Intan Nuzulaika binti Muhammad Sofi, I22306559. Tajuk filem yang dibedah adalah Ratu Kalajengking Puteri Keranda. Ratu Kalajengking merupakan sebuah filem seram mitologi Malaysia yang ditayangkan pada 2020 arahan Bed Haji Azmi dengan skrip oleh A. Aida sebagai penerbit. Ia merupakan filem kisah benar yang berlaku di Johor, iaitu seorang wanita yang bernama Cik Siti Aminah yang mempunyai 99 orang suami. Dia berkahwin dan pasangannya itu pasti akan meninggal dunia pada malam pertama kerana keluarnya binatang yang berbisa, iaitu kalajengking yang akan membunuh suaminya. Filem ini mengisahkan Cik Siti yang mempunyai dua orang sahabat baik, iaitu Mawar dan Terantai. Siti yang bercinta dengan Awang, namun dalam masa yang sama Mawar juga mencintai Awang. Ia menceritakan Cik Siti yang diserang penyakit misteri yang menyebabkan mukanya buruk sehingga orang kampung memanggilnya hantu dan sering juga dihina oleh rakannya, malah ditinggalkan oleh Awang. Suatu hari Siti ni dia telah dihasut oleh Mawar yang sentiasa dengki dengan Siti disebabkan ramai lelaki yang terpesona dengan wajahnya untuk pergi berubat di Gunung Pantik. Mawar berharap Siti ni pergi ke sana dan tidak pulang kembali. Dengan itu, Siti nekat untuk pergi bagi pulihkan kembali wajahnya. Babak ini menceritakan Nadim, seorang pemotong kayu yang menyukai Siti, tetapi Siti tidak menyukainya dan menganggap sebagai kawan. Ia juga menjaga ibu Siti di kampung. Setelah itu, ibu Siti ni dia berjasa dengan Nadim dan berjanji akan kawinkan mereka setelah kepulangan Siti. Semasa berjumpa dengan nenek kebayan tersebut, terdapat syarat pantang larang yang harus ditepati dan jika melanggar pada akibatnya, iaitu tidak boleh menderhaka dan mengecilkan hati ibunya. Setelah itu, wajahnya pun pulih, tetapi Siti ni bersikap sombong setelah menjadi cantik dan ia lupa akan syarat yang telah diberikan oleh nenek kebayan tersebut. Malah Siti juga telah memarahi ibunya. Lalu Siti ni menerima padanya, iaitu sumpahan ke atas dirinya yang menyebabkan kematian suaminya pada malam pertama setelah berkahwin dengannya. Di sini boleh dikaitkan dengan kesyumulan akhlak dalam Islam, iaitu akhlak terhadap keluarga, ibu bapa. Kita haruslah berakhlak semasa bercakap dengan orang tua kerana akhlak merupakan sesuatu yang sangat penting dan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan tingkah laku dan perbuatan insan, seperti surah Ahqaf ayat 15 yang diwajibkan berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dalam babak ini, Mawar dan Ana melakukan perbuatan yang mensyirikkan Allah dengan bertemu bomoh, iaitu Mak Isah, supaya Siti ni disantau dan dibunuh kerana sifat dengki mereka terhadap Siti. Malah perbuatan tersebut telah menipu mereka sehingga meninggal. Hal ini dikaitkan dengan tasawur Islam, kepercayaan kepada perkara syirik. Islam dia menekankan keimanan kepada Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan perlindungan. Sementara kepercayaan kepada jin dan menguasai kehidupan manusia adalah satu bentuk syirik yang bertentangan dengan ajaran tauhid. Filem Kalajengking juga mengetengahkan paparan ibadah yang mengangkat hubungan manusia dengan Allah secara langsung untuk mencari keredaan Allah. Setelah itu, Siti telah bertemu dengan seseorang, iaitu Ustaz Kulim, yang berhajat untuk mengawini Siti, akan tetapi mensyaratkan agar Siti belajar agama sebelum mereka berkahwin. Babak ini boleh dikaitkan dengan kepentingan ibadah dalam Islam. Tugas manusia selama hidup di dunia hanyalah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang dinyatakan dalam surah Ad-Dariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Yang bermaksud, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Setelah itu, selepas berkahwin, didapati semua kalajengking yang berada dalam tubuh Siti keluar dan Ustaz Kulim menjumpai keris yang diberi oleh nenek kebayan tersebut. Lalu ia menghapuskan sumpahan itu dan akhirnya suaminya yang ke-100 itu hidup. Kesimpulannya yang boleh dibuat daripada filem ini juga, sebagai umat Islam, kita tidak seharusnya meminta pertolongan selain daripada Allah dan kita wajib meyakini dan bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan daripada Allah. Selain itu, kita hendaklah beriman kepada Allah, malaikat dan kitab-kitab dan rasul-rasulnya dan hari akhirat, dan hendaklah beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar dan diredai sisi Allah ialah Islam. Surah Al-Imran ayat 19.